tidak henti disebut-sebut oleh semua pihak, sama ada di sebelah sana ataupun di sebelah sini, ataupun media tempatan dan juga media antarabangsa. Tetapi sampai hari ini, walaupun pelbagai bukti dan juga dokumen-dokumen telah pun terbongkar yang jelas menunjukkan kesalahan ataupun penyelewengan ataupun pecah amanah telah pun berlaku dalam 1MDB, tetapi perkara ini masih tetap dinafikan tanpa bukti yang disampingi oleh pihak 1MDB, sama ada presidennya Encik Arukanda ataupun menteri-menteri di sebelah sana. Saya nak tumpukan kepada satu contoh yang paling jelas sekali, yang langsung tidak masuk akal, yang berlaku dalam 1MDB, dan kita minta penjelasan daripada Menteri Kewangan supaya perkara ini dapat diperbetulkan. Kalau saya di sini ataupun rakan-rakan saya di sini salah dari segi maklumat ataupun butiran-butiran, sila perbetulkan supaya kebenaran dapat diberitahu kepada orang ramai. Kita lihat 1MDB telah pun mendapat pinjaman 3,5 bilion US dollar pada tahun 2012, bulan Mei dan juga bulan Oktober, bagi tujuan untuk membeli dua buah syarikat penjana kuasa bebas, iaitu Tanjung dan juga Genting Sanyin. 3,5 bilion US dollar. Pembelian itu saya tak ada masalah. Harga tinggi sikit itu perkara lain. Tapi 3,5 bilion ini US dollar ini telah pun diperolehi melalui Goldman Sachs, melalui issuance of bond, pengeluaran bond. Kita dah tahu sebelum ni lebih kurang 10% daripada jumlah tersebut dibayar kepada Goldman Sachs sebagai, dengan izin, certain commissions, fees and charges. Ini merupakan kadar yang cukup tinggi kerana bond-bond yang serupa oleh syarikat-syarikat kerajaan di negeri setaraf dengan Malaysia hanya membayar kadar lebih kurang 0.1% sehingga 0.2% daripada nilai bond yang dikumpul. Tapi 1MDB bayar lebih kurang 10%, 9%, iaitu 300 juta US dollar daripada 3,5 bilion US dollar. Tak apa. Untuk memperolehi bond ini, kerajaan persekutuan tidak memberikan sebarang jaminan. Itu perkara baik, kita sokong. Tapi pada masa yang sama, walaupun 1MDB tak dapat jaminan daripada kerajaan Malaysia, oleh kerana mereka tak dapat sokongan daripada pihak pelabur di luar, mereka terpaksa mencari syarikat lain untuk memberikan jaminan. Mereka mendapat jaminan yang diberikan oleh anak syarikat kepada kerajaan Abu Dhabi, iaitu International Petroleum Investment Corporation. Wah, baik. Kerajaan Malaysia tak bagi jaminan, anak syarikat kerajaan lain yang bagi jaminan. Macam sahabat yang paling baik sekali, paling karib sekali. Tapi ada syarat-syarat. Bukan percuma. It's not goodwill. Nothing to do with goodwill. Syarat apa? 40% daripada dana yang dipinjam terpaksa diletak dengan IPIC, iaitu lebih kurang 1.4 bilion US dollar. 1MDB tak boleh sentuh wang tersebut. Tidak ada faedah yang dibayar kepada 1MDB oleh IPIC. Percuma kepada IPIC. Kita bayar faedah, IPIC dapat menggunakan wang tersebut. Okey, tak apa. So, 3,5 bilion tolak 300 juta, 3.2 bilion. Tolak lagi 1.4 bilion, tinggal 1.8 bilion sahaja yang boleh diguna pakai oleh 1MDB. Tak apa. Selain daripada 1.4 bilion yang diletak dengan IPIC,
ada lagi diberikan kepada IPIC option bagi anak syarikat IPIC iaitu ABA Investment untuk membeli anak-anak syarikat 1MDB yang baru, Powertech Investment yang memegang saham Tanjung, dan juga 1MDB Energy Langat yang memegang saham Genting Sanyin, 49% daripada syarikat-syarikat itu. So selain daripada bagi deposit 1.4 bilion, bagi lagi option kepada IPIC untuk membeli 49% daripada kedua-dua syarikat 1MDB ini. Masalah tertiba. Apa jadi? 1MDB kerana nak menyenaraikan syarikat-syarikat tenaga mereka. Tak dapat senarai kerana ada option diberikan kepada ABA Investment. Terpaksa pula untuk membatalkan option tersebut ataupun membeli balik option tersebut. Untuk membatalkan option tersebut, pampasan pula kena dibayar kepada IPIC ataupun ABA. Apakah pampasan yang dibayar oleh 1MDB kepada IPIC atau ABA? Kita tak berapa tahu. Ada tertulis dalam laporan audit 1MDB di mana lebih kurang 1.2 bilion yang ditebus daripada Cayman Islands, iaitu setengah daripada dana yang ada di Cayman Islands, ditebus pada awal bulan November. Terus sebahagian besar darinya, lebih kurang 1 bilion US dollar, dibayar kepada ABA untuk membatalkan option tersebut. Itu yang dilaporkan dalam laporan audit 1MDB. Tapi apa yang tidak dilaporkan dalam laporan audit, yang berlaku, yang diketahui semua adalah pada bulan September sebelum November itu, 1MDB telah pun meminjam sebanyak 975 juta daripada Deutsche Bank ataupun bank-bank yang diketuai oleh Deutsche Bank bagi tujuan untuk menebus option tersebut. So, 2 kali kena bayar kepada IPIC kan? Yang Muhammad, are you extracting laporan audit yang dibuat oleh... Bukan laporan audit syarikat 1MDB, bukan laporan audit PAC. Maaf. Laporan audit yang disebut tadi adalah laporan audit 1MDB bertarikh Mac 2014. Baik. Okey. Saya tak tersentuh apa-apa PAC punya barang. Jangan bimbang. Saya pun takut nanti kena tendang keluar kan. Ada. Okey, mana saya? So sekarang macam ada 2 bayaran kepada IPIC. 1 bilion melalui dana yang diperolehi daripada Cayman Islands. 1 bilion lagi melalui pinjaman yang dibuat melalui Deutsche Bank. 2 bilion bayar kan? Adakah 2 bilion dibayar untuk menebus option tersebut? Saya tanya Perdana Menteri Kewangan semalam, meminta supaya jumlah perbayaran yang telah pun dibuat oleh 1MDB untuk menebus option, okey, apakah jumlahnya? Dan jawapan tak jawab. Tak jawab. Just give the number lah. I'm not asking for sama ada baik ke tak baik ke. Saya minta angka saja berapa yang dibayar untuk tebus. Blank. Tak jawab langsung. So kita sekarang, kalaulah kedua-dua bilion itu telah pun dibayar. Fikirkan, tadi saya dah tolak 3,5 bilion, tolak 300 juta, tolak 1.4 bilion, tolak lagi 1 bilion yang dibayar melalui Caymans, tolak lagi 1 bilion yang dibayar melalui Deutsche, negatif. 1.8 minus 1 lagi, negatif 200 juta US dollar. 1MDB pinjam 3,5 bilion, dapat negatif 200 juta US dollar. Macam mana? You pinjam wang untuk beli rumah, pinjam 1 juta, lepas tu sebelum beli rumah, 1 juta sudah hilang. Mana boleh macam tu? So, kalau bukan kedua-dua 1 bilion itu dibayar, kedua-dua 1 bilion itu hanya merupakan 1 bilion saja, iaitu laporan audit 1MDB pada bulan Mac 2014 telah pun dipalsukan. It is false accounting. Wang mungkin sebenarnya tidak dituntut ditebus daripada Cayman Islands untuk bayaran options,
Sebab sudah tak ada wang di Cayman Islands. Okay? Wang yang digunakan adalah wang daripada Deutsche Bank. Dan secara pelik sekali, pengurusan 1MDB tidak melaporkan bahawa 1MDB telah pun meminjam sebanyak 975 juta US dollar daripada Deutsche Bank. Tidak ada dalam laporan audit. Walaupun ianya dalam masa diaudit oleh Deloitte. Deloitte tak tahu. So, ini merupakan satu muslihat daripada 1MDB. Yang lagi pelik, apa laporan audit yang telah pun difailkan dengan Suruhanjaya Syarikat pada November 2014 ada sebut jumlah yang ditebus daripada Cayman Islands 1.22 billion is, dengan izin, substantially set aside to pay for other options. Tapi laporan audit yang telah pun diberikan kepada bank-bank yang dibuat pinjaman, Maybank, RHB Bank, Alliance Bank, telah pun dipalsukan. Apa yang disebut sebagai substantially set aside to pay for other options ditukar menjadi substantially set aside. Sorry, apa yang ditulis dalam laporan audit kepada SSM adalah substantially utilized to pay for options. Apa yang dibagi kepada bank adalah substantially set aside to pay for options. Ini merupakan satu perbezaan yang cukup besar. Satu kata wang sudah habis digunakan. Satu lagi kata wang masih ada, akan digunakan untuk pembayaran kepada bank-bank dan lain-lain. Okay. Sampai hari ini tidak ada penafian daripada pihak 1MDB. Kenapa? Saya bukan tanya masalah yang cukup rumit, susah nak jawab. Jelas saja bagi angka, ada tak dokumen yang diberikan kepada bank itu dipalsukan dengan perkataan-perkataan yang saya telah sebut. So, katakanlah memang dipalsukan, hanya ada 1 bilion sahaja yang telah pun dibayar kepada IPIC, bukan 2 bilion, 1 bilion saja. So, 1.8 bilion tolak 1 bilion, 1MDB masih boleh pakai lebih kurang 800 juta US dollar. Tapi bila kita lihat laporan audit IPIC, syarikat IPIC yang dilaporkan di London Stock Exchange, okay, ada laporan audit yang dibuat oleh Ernst & Young, bukan syarikat audit kucing kurat. Ernst & Young, dalam laporan audit Ernst & Young itu, okay, ada bertulis bahawa pada bulan Disember 2014 1MDB masih lagi hutang sebanyak 481 juta US dollar kepada IPIC. Maksudnya, walaupun 1MDB telah bayar 1 bilion kepada IPIC, masih lagi hutang 481 juta US dollar. So, kalau kita lihat 800 juta yang tinggal, tolak lagi 480 juta, hanya 320 juta yang tinggal untuk dapat digunakan oleh 1MDB. Pinjam 3,5 bilion, hanya boleh guna tak sampai 10% daripada dana tersebut. Macam mana nak explain? Kalau boleh explain, tolong explain. Sebab saya tak faham macam mana satu institusi kerajaan ataupun anak syarikat kerajaan boleh buat pinjaman 3,5 bilion dolar tapi hanya dapat 320 juta untuk guna. Wang yang lain hilang, tak tahu bagaimana. Okay? Ni lebih teruk daripada apa yang kita kata, orang Cina kata, pinjaman along. Nah, sekarang 1MDB kata, jangan bimbang. Kita ada plan rationalisasi. Okay, we have a rationalization plan. Jangan bimbang. Asalkan kita jualkan semua aset penjana kuasa, kita akan dapat selesaikan masalah pinjaman. Saya tanya kepada pihak sebelah. Jumlah yang dipinjam oleh 1MDB untuk membeli aset tenaga. Mereka beli aset tenaga adalah dengan harga 12.1 bilion ringgit. 12 bilion ringgit. Singkat 12 bilion ringgit. Syarikat Tanjung, syarikat Genting Sangin dan syarikat Jimah. 3 syarikat, 12 bilion. Mahal tak apa, kira 12 bilion. Yang dipinjam untuk beli 12 bilion ini adalah 3,5 bilion US dollar yang saya sebut tadi, tambah lagi 8 bilion ringgit.
Kalau ikut kadar penukaran RM4 1 US dollar, 3,5 bilion itu adalah 14 bilion ringgit. 14 bilion ringgit campur lagi 8 bilion ringgit, jumlah yang dipinjam 22 bilion ringgit. Pinjam 22 bilion ringgit untuk bayar aset yang dibeli 12 bilion ringgit. Where's the balance? Wang semua dah digunakan. Where is the balance? Kalaulah 1MDB berjaya menjual semua aset tenaganya dengan harga yang dibeli, sepatutnya harga dah kurang. Kenapa harga dah kurang? Sebab tempoh konsesi sudah lebih pendek. Sudah 2 tahun lepas dah. Sudah lebih pendek, harga aset tenaga ni sepatutnya lebih kurang. Tak apa, katakan ada orang bodoh, harap bukan tenaga, beli daripada 1MDB dengan harga asal 12 bilion. Bayar 1MDB. 1MDB selesaikan hutang 12 bilion. Tapi pinjaman yang dibuat untuk beli aset-aset ini adalah 22 bilion. Masih ada baki 10 bilion yang tidak dapat diselesaikan. So I don't understand the rationalization plan. Belum dijelaskan macam mana penjualan aset sebanyak 12 bilion yang dalam buku hanya 11 bilion saja, boleh ataupun dapat menyelesaikan hutang yang diambil untuk membeli aset-aset ini, iaitu lebih kurang 22 bilion. Ya, Indra Mahkota bangun. Ya. Cepat Sikit je soalannya. Saya nak tahu, jadi pinjam 22, guna 12, 10 lagi mana? Saya tanya, siapa yang salah ni? DAP ke Anwar Ibrahim salah? Salah DAP, salah Anwar Ibrahim, salah Tony Phua. Kerana apa? Kerana kita bangkitkan isu ini. Kalau tak bangkit, orang tak tahu. Kita bangkit, kita yang salah. Nah, satu lagi. 1MDB kata, kita telah pun berjaya menyelesaikan hutang sebanyak lebih kurang 4,5 bilion US dollar. Macam mana dia selesai? Dia kata, IPIC telah pun membuat bayaran awal 1 bilion untuk mengambil alih aset daripada 1MDB. IPIC bayar 1 bilion US dollar kepada 1MDB. Tapi bila kita melihat perjanjian yang sebenarnya dibuat antara 1MDB dengan IPIC, ia berbunyi begini kerana ia dilaporkan di London Stock Exchange. Dengan izin, saya bacakan. On 4th of June 2015, IPIC provided $1 billion to 1MDB for 1MDB to utilize immediately to settle certain liabilities. IPIC bayaran awal 1 billion kepada 1MDB. On 4th of June, IPIC has assumed the obligations to pay on an interim basis, buat sewaktu interim saja, all interest due under 2 loans IPIC guaranteed 1MDB financings amounting to 3.5 billion US dollars in aggregate principal amount. Perkara ketiga, upon the completion of the transfer of assets as described below, IPIC will directly assume liability for all payment obligations under the notes and forgive certain financial obligations of the 1MDB group to IPIC group. Maksudnya 1MDB memang ada hutang kepada IPIC. 1MDB kata tak ada, tapi memang ada. Di sini dah tulis jelas ada hutang kepada IPIC. Hanya kalau 1MDB berjaya menukar milik aset-aset tertentu kepada IPIC, pada suatu masa nanti, hutang-hutang ini akan dilupuskan oleh IPIC. All the 3 points above. Apa maksudnya? Maksudnya, IPIC setuju untuk mengambil alih aset lebih kurang 4.8 bilion US dollar daripada 1MDB. Wah, baik. Memang baik. Kalau berjaya, memang baik. Tapi, apakah syaratnya? By 30th of June 2016, IPIC is to have received a transfer of assets with an aggregate value of an amount which represents the sum of cash payment, the assumption of debt, and debt forgiveness. Syaratnya,
1MDB perlu pada 6 hari bulan 2016, tahun depan, bukan sekarang, tahun depan, okay, menukar milik aset yang bernilai 4.8 bilion kepada IPIC. This is not free money. Belum selesai lagi. Arukanda kata sudah berjaya. Mana berjaya? Aset belum transfer lagi. Hanya ada panjangkan masa kepada 1MDB untuk mencari aset bernilai 4.8 bilion untuk bagi kepada IPIC. IPIC hanya buat bayaran awal kepada 1MDB saja. Percuma kah? Bukan. Saya baca lagi. 1MDB and MOF, Kementerian Kewangan, okay, have agreed to perform the obligations contemplated in the binding term sheet and to indemnify IPIC and ABA for any non-performance in the matter. Maksudnya, kalau datangnya Jun, 30 hari bulan Jun 2016, 1MDB gagal memberikan aset yang bernilai 4.8 bilion US dollar kepada IPIC, okay, ganti rugi perlu dibayar. Oleh siapa? Oleh MOF. Dari mana? Ini merupakan kerajaan Malaysia telah pun memberikan jaminan kepada IPIC kalau 1MDB gagal, kerajaan Malaysia akan tanggung hutang 4.8 bilion itu. Itulah GST. Betul. Ini merupakan isu-isu, angka-angka, fakta-fakta yang tidak didoktorkan. Saya gunakan semua dokumen-dokumen tulen yang disenaraikan di London Stock Exchange dan yang difailkan oleh 1MDB kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okay. Angka-angka ini semua ada kat dalam. Kalau saya sebagai seorang ahli parlimen yang tidak pernah belajar undang-undang ataupun accounting dapat bangkitkan angka-angka ini, saya nak tanya, kenapa pihak penguat kuasa sampai hari ini tak dapat meneliti ataupun menilaikan perkara-perkara ini dalam dokumen-dokumen ini? Apa polis buat? Apa MACC buat? Semua macam ikat tangan, ikat kaki saja. Buat tak tahu. Saya nak bangkitkan satu perkara lagi. Ini dibongkar, okay, oleh pihak Sarawak Report. Okay. Minit mesyuarat lembaga pengarah dalam 1MDB, okay, dan diperakui oleh Arukanda, walaupun perakuan dia berbunyi macam tulen. Dia tak kata tulen ataupun benar, dia kata macam benar. Macam takut nak sebut ia benar. Macam benar. Tapi saya tahu kalau tak benar dah kata tak benar dah. Dalam minit mesyuarat itu jelas lembaga pengarah marah kepada pegawai-pegawai eksekutif 1MDB kerana telah pun menandatangani perjanjian dengan syarikat Petro Saudi pada 28 hari bulan September 2009 tanpa keizinan ataupun kelulusan daripada lembaga pengarah. Lembaga pengarah hanya memberikan nasihat dan juga syarat-syarat yang perlu ditetapkan sebelum perjanjian dibuat. Tapi pegawai-pegawai eksekutif daripada 1MDB terus tanda tangan. Mereka berjumpa dengan 1MDB pada 23 hari bulan September, 28 hari bulan September, perjanjian ditandatangani, 30 hari bulan September, wang dikeluarkan untuk bayar. 1 bilion US dollar. Bukan angka yang kecil, 1 bilion US dollar. Apalagi, dalam minit mesyuarat ini, terbukti bahawa 1MDB telah pun membuat bayaran sebanyak 700 juta US dollar kepada pihak yang tidak diluluskan oleh lembaga pengarah. Ya, Sungai Petani, Bang. You have 5 minutes more. Speaker, terima kasih. Vijay Utara, saya tanya. Ini bermaksud pegawai-pegawai mengambil keputusan tanpa keputusan board dan ini is illegal. Adakah itu maksud Vijay Utara? Ini ialah keputusan yang illegal. Terima kasih. Ini jelas merupakan keputusan yang salah dalam
sudut undang-undang, dan pada saya dan saya rasa semua rakan-rakan yang ada di sini, di sebelah sana dan di sini, merupakan criminal breach of trust. CBT, jelas. Ketua Eksekutif pada masa itu, Datuk Syarul Hamid, telah pun meluluskan bayaran 700 juta US dollar kepada pihak yang tidak diiktirafkan ataupun dipersetujui oleh lembaga pengarah. Yang kita tahu bayaran itu dibuat kepada Good Star Limited yang dikuasai oleh Loh Teck Jo ataupun lebih dikenali sebagai Jolo, yang merupakan penasihat kepada pengerusi penasihat lembaga 1MDB, iaitu Yang Amat Berhormat Pekan Sendiri. Okay. Kenapa sampai hari ini Datuk Syarul Hamid masih belum disiasat? Jelas dari minit, jelas. Dan Board of Directors marah. 2 minggu kemudian, laporan The Star ada buat laporan, pengurusi 1MDB, Datuk Muhammad Bakir, sekarang CEO kepada Samdabi, letak jawatan, marah. 3 bulan kemudian, bekas pengurusi kepada EPF, Datuk Seri Adlan Jaino, letak jawatan. Tu ada prinsip tu, people integrity. So, kita nak tahu kenapa tak ada tindakan langsung. Sudah ada bukti jelas, minit jelas. Apalagi dalam minit penipuan dibuat kepada lembaga pengarah. Eksekutif director, pengarah eksekutif bagi 1MDB masa itu Casey Tang. Okay? Dia sebut, okay, kita buat pelaburan bersama dengan Petro Saudi kerana Petro Saudi merupakan anak syarikat kepada kerajaan Saudi Arabia, yang langsung tidak benar. Syarikat Petro Saudi merupakan sebuah syarikat yang hanya ada paid-up capital tak melebihi 300,000 US dollar. Boleh dapat pelaburan sebanyak 1 bilion daripada 1MDB. Ya, baik. Saya akan habiskan. Terima kasih Speaker, terima kasih PJU. Saya nak tanya PJU, kalau siapa yang lebih besar, pengarah atau chairman 1MDB board atau chairman penasihat 1MDB? Siapa yang lebih berkuasa? Nah, minta penjelasan PJU. Yang paling berkuasa sepatutnya merupakan lembaga pengarah. Tapi sama ada interference daripada pihak-pihak yang lain, saya terpaksa menunggu siasatan daripada PAC yang selama ini telah pun tergendala. Okay, kita harap siasatan ini akan dapat disambung semula secepat mungkin. Okay, dengan penuh hasrat yang sincere. Okay, murni. Okay. So, akhir sekali saya nak sebut perkara ini kalau tidak diatasi, okay, memang menjejaskan ekonomi Malaysia. Persepsi adalah sebab kemelut 1MDB sebegini. Jangan salahkan persepsi. Persepsi tidak terbangkit tanpa asas. There's no smoke without fire, and the fire here is burning like an inferno. Hanya tak nampak saja sebelah sana. So kita harap kerajaan akan mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini. Mengatasi masalah ini bukan maksudnya masalah sweep below under the carpet. Mengatasi masalah ini maksudnya pihak yang bersalah diambil tindakan di mahkamah supaya Malaysia sekali lagi boleh stand with our heads up. Okay? Bahawa kita ada undang-undang, kita ada governance, dan kita tidak sekalipun tunduk kepada penyelewengan dan rasuah. Terima kasih, Datuk Yang Ketua. Terima kasih, Yang Hormat.